Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira an-nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasanata masuki bi kitabillah wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa dilalata 'ala al-huda ibtigha'a mardati wa thawabihi wa qurbi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita sambung kembali mudzakarah kitab Sadidah karangan Habib Hasan Al-Kaf hafizahullahu ta'ala. Kita dah masuk pada fasal yang baru, pada pembincangan tajuk baru, iaitu Al-Ijbaru fin Nikah. Al-Ijbaru fin Nikah, paksaan dalam perkahwinan. Al-waliyu qisman, mujbirun wa ghairu mujbirin. Wali disebut dalam kitab kita ni ada dua. Kakak slow sikit. Al-wali qisman, wali ada dua bahagian, dua jenis. Pertama mujbir, wali yang mujbir. Siapa wali mujbir? Wahwal abu wal jaddu idza kanatil mar'atu bikran. Ialah kalau anak ataupun cucu itu masih dara. Ayah dan atuk itu ataupun cucu perempuan itu masih dara. Dan tak kisah sama ada perempuan itu kecil ataupun besar, berakal ataupun gila. Atuk dan atuk memaksa mereka kahwin dengan syarat mereka tu bikran, masih dah dara. Yang kedua dipanggil ghairu mujbir. Wali tidak mujbir fi suratain, ada dua gambaran. Abu wal jaddu fi tazwij thayyib, ayah dan atuk juga. Cuma bila mana ayah dan atuk nak kahwinkan anak ataupun cucu yang tidak dara, ketika itu ayah dan atuk jadi wali ghairu mujbir. Yang kedua ghairul ab wal jad sawaun kanat bikran aw sayyiba. Yang kedua ialah orang selain daripada ayah dan atuk, sama ada abang, pak saudara, yang nak mengahwinkan seorang perempuan, sama ada perempuan itu masih dara ataupun janda. Jadi ayah dan atuk bila mana nak kahwinkan anak ataupun cucu yang tidak dara, yang janda. Ataupun selain daripada ayah dan atuk, bila mana nak mengahwinkan kakak dia ataupun abang dia ataupun mak saudara dia, tak kisahlah sama ada mak saudara dia tu ataupun kakak dia tu, adik perempuan dia tu dara ataupun dah janda. Tu dua. Okey, kita sebut mujbir. Apa makna mujbir? Mujbir diambil daripada al-ijbar. Al-ijbar maknanya ialah, makna al-ijbar ay yajuzu lahu ijbaruha 'ala nikah. Harus bagi dia, ayah dan atuk memaksa cucu ataupun anak untuk berkahwin. Itu maksud ijbar. Walau qabla bulughiha, walaupun anak dia tu ataupun cucu dia tu belum baligh. Biduni idniha, walaupun tidak dapat izin daripada anak ataupun cucu. Wa illam tarda, sekalipun anak dan cucu tidak redha. Wa dzalika bi syurut, tapi dengan syarat. Fa idza tawaffarat sah nikah. Kalau cukup syarat yang kita nak sebut ni, maka nikah itu akan sah. Dan syarat itu pula terbahagi kepada dua. Pertama, syurutu jawazil ijbar. Syarat harusnya ayah ataupun atuk memaksa anak ataupun cucu untuk berkahwin. Ada 4. Kalau gugur salah satu syarat, maka perkahwinan tidak sah. Kemudian syarat yang kedua yang disebut dekat muka sebelah tu, syarat jawazil iqdam. Syarat untuk dikatakan harus ayah memaksa anak kahwin. Kalau syarat ini tidak dipenuhi, nikah masih sah, cuma ayah itu berdosa. Jadi dua syarat yang lain. Pertama syarat jawazil ijbar, yang kedua syarat jawazil iqdam ala nikahil mujbarah. Okey. Kita baca syarat jawazil ijbar.
Syarat-syarat untuk harusnya ayah dan atuk memaksa anak perempuan mereka ataupun cucu perempuan mereka berkahwin. Ada 4 syarat. Fa in fuqida syaratun minha fa nikahu batilun. Kalau gugur salah satu syarat, maka nikah itu batil. Nikah itu fasid, rosak, tidak sah. Wahia, yang pertama, kaunu zawji kuf'a ataupun kufu'a. Mesti bakal suami yang nak dikahwinkan dengan anak ataupun dengan cucu itu orang yang kufu. Orang yang kufu. Apa makna kufu? Kufu ni sama standard, sama derajat dengan anak perempuan kita, dengan cucu perempuan kita. Boleh? Kita ambil iktibar pada 6 perkara nanti akan datang. Al-kafa'ah fi nikah, muka surat 28. 6 perkara nasab pada sudut agama, pada sudut merdeka ataupun hamba, pada sudut ada aib ataupun tidak, pada sudut kesenangan. 6 perkara tu diiktibar untuk dikatakan kufu ataupun tidak kufu. Kalau kita nak paksa anak kita kahwin, anak perempuan kita kahwin, mesti kita cari suami yang sekufu dengan anak kita. Sekufu dengan anak kita. Tak boleh anak kita tu jenis beragama, kita cari orang yang fasik. Tak boleh. Tak, ataupun anak kita tu anak kita kahwin, kita cari lelaki yang kerja tukang sapu sampah. Tak boleh. Tak, dia bukan nak menghina, tak. Tapi itu martabat yang manusia letak. Martabat-martabat yang dimartabatkan, disusun oleh manusia sendirilah. Jadi diraikan oleh syarak. Jadi nak paksa pun bukan senang-senang. Ada syarat-syarat. Yang kedua, kaunu zawji musira bi mahril misli walau hukma. Itu syarat kedua. Hendaklah bakal suami senang untuk bayar mahar misal. Contoh anak perempuan kita, mahar misal dia dalam RM10,000. Jadi suami yang kita cari untuk dikahwinkan dengan anak perempuan kita tu orang yang senang, boleh bayar mahar misal RM10,000. Walau hukman, walaupun bakal suami itu senang pada sudut hukum. Dia ada senang betul. Senang betul ni memang tok lelaki, bakal tok lelaki dia tu, bakal suami tu memang kaya sungguh, ada pitih. Tak. Ada kala tok lelaki tu bakal suami tu tak kaya. Tak, tapi jadi senang sebab ada perkara lain yang membantu dia. Contoh apa? Kama idza dafa'a waliyus saghir al-mahra anhu qabla al-'aqdi aw wahabahu lahu wa qabilahu anhu. Contohnya, bakal suami yang nak kahwin, yang kita paksa, bakal suami yang kita nak kahwinkan dia dengan anak kita, maknanya kita nak paksa anak kita kahwin dengan dia. Tak, bakal suami tak ada duit asalnya, tapi bakal suami tu dapat duit daripada ayah, bagi hadiah, contoh RM10,000 buat kahwin. Jadi asalnya miskin tapi diberi hadiah oleh ayah dia. Ataupun kita sendiri bagi hadiah kepada bakal suami kepada isteri kita, ambillah RM10,000 buat kahwin. Jadi ketika itu juga dianggap sebagai musir, orang yang senang. Orang yang senang untuk bayar mahar misal kepada anak kita. Yang ketiga, syarat ketiga, an la yakuna baina zawji wa bainaha adawatun zahiratun wa batinah. Hendaklah tidak ada antara bakal suami dan juga anak perempuan kita itu adawah, permusuhan secara zahir dan secara batin. Memang dua orang ni tak bermusuhan. Anak kita Fatimah, contoh anak saya Fatimah, saya nak kahwinkan dengan seorang lelaki. Antara Fatimah dengan lelaki itu tidak ada permusuhan langsung pada sudut zahir dan juga pada sudut batin. Apa adawah zahirah? Apa yang dikatakan sebagai permusuhan secara zahir? Dhabit al-adawati zahirah hiya allati la takhfa ala ahli mahallatiha. Dhabit bagi permusuhan secara zahir ialah permusuhan yang tidak tersembunyi bagi orang kawasan tu. Contoh tempat saya ni, saya duduk di Astaka Village, Kuantan ni. Orang kawasan ni tahu dah, antara Zaid bakal suami dengan anak saya Fatimah tu memang bergaduh. Memang bergaduh, bermusuh di Facebook ke, di Twitter ke. Tak, ikutlah, yang penting bermusuh. Ketika itu ada adawah, iaitu apa tu nama, permusuhan secara zahir antara anak saya dengan bakal suami dia. Ketika itu tak boleh saya nak paksa, tak boleh. Adapun adawah batinah ialah adawah yang permusuhan yang tidak dikenal pasti oleh orang sekeliling. Orang tak tahu yang dua orang tu gaduh. Boleh jadi bergaduh senyap-senyap sebelum-sebelum ni, tapi orang kawasan tu tak tahulah.
anak saya dengan dia tu bergaduh. Tak, itu panggil adawah batinah. Adawah apa? Batinah. Disyaratkan antara bakal suami dengan anak kita tidak ada adawah zahirah, tidak ada adawah batinah. Jadi kita nak paksa anak kahwin pun bukan paksa sampai memudaratkan, tidak. Ya, orang yang tidak faham dia kata Islam ni apa dia? Boleh paksa orang kahwin. Tak. Paksa memang paksa, tapi paksa dengan syarat yang sangat ketat, yang tidak beri mudarat kepada si anak tu. Sebab ayah ni dia tidak akan buat satu perkara yang memudaratkan anak secara ghalibnya lah. Jadi ayah tu tengok, kawan ni baik dah, kawan ni Ali seorang ni. Ali ni kalau nak cari perangai macam Ali ni, tak, kalau aku tak kahwinkan sekarang dengan anak aku, kalau dapat orang lain Ali ni, nak cari orang macam Ali ni tak jumpa dah lepas ni. Susah nak cari orang yang baik seperti Ali. Jadi ayah dia nak orang macam Ali ni kahwin dengan anak dia dulu, jangan bagi ke orang lain. Biar Ali tu jadi menantu dia, itu yang lebih baik untuk jaga anak dia. Jadi dia kahwinkan secara paksa walaupun anak dia tak suka, tapi dengan syarat yang kita sebut tu. Tu. Jadi tidak ada apa tu syubhat apa-apalah dalam bab kahwin paksa ni. Nombor 4, alla yakuna baina wali wa bainaha adawatul zahirah. Syarat yang keempat, mesti antara saya sebagai wali dengan anak saya itu tidak ada permusuhan secara zahirah. Dengan makna kalau orang kampung saya ni tahu antara saya sebagai pak, sebagai ayah, sebagai wali memang bergaduh sakan dengan anak saya, ketika itu saya tak boleh paksa anak saya kahwin dengan seorang lelaki. Sebab apa? Boleh jadi saya paksa tu dengan niat untuk anak saya terseksa bila berkahwin dengan lelaki tu. Boleh jadi saya cari lelaki yang jahat supaya anak saya terseksa. Jadi Islam tak benar. Jadi mesti tidak ada adawah yang zahirah antara saya dengan anak saya. Adapun kalau ada adawah yang batinah, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi antara anak dengan bakal suami mesti tidak ada adawah, permusuhan secara zahir dan batin. Antara wali dengan anak disyaratkan tidak ada adawah, iaitu permusuhan secara zahir sahaja. Adapun permusuhan secara batin, tak, maka tidak ada masalah. Maka tidak ada masalah. Sebab apa? Sebab apa? Bila mana suami dengan isteri disyaratkan tidak ada adawah zahirah dan batinah, barulah apa tu ayah boleh paksa anak dia kahwin. Sebab mereka ni akan hidup sampai ke mati. Jadi disyaratkan dua-dua adawah itu tidak ada. Adapun kita dengan dia, kita nak berpisah dengan dia, jadi memadai kalau tidak ada adawah zahirah. Adawah batinah ada pun tidak ada masalah. Sebab apa? Lepas ni kita akan berpisah dengan dia. Maka walaupun ada permusuhan, yang penting kamu lepas ni akan berpisah dengan ayah. Tapi dengan suami kamu akan hidup dengan dia, nak sampai ke mati. Jadi mesti tidak ada adawah zahirah dan juga batinah. Itu yang disebut oleh ulama kita. Selesai. Itu 4 syarat untuk harusnya seorang ayah memaksa anak perempuannya kahwin, ataupun seorang atuk memaksa cucu perempuannya kahwin. Gugur salah satu syarat, maka perkahwinan tidak sah sama sekali. Okey, kita baca pula syurutu jawazil iqdam ala nikahil mujbarah. Salah satu syarat untuk harusnya seorang ayah ataupun seorang anak iqdam. Seorang ayah ataupun seorang atuk iqdam. Iqdam ni apa? Melaksanakan proses akad nikah tu. Iqdam tu maksud dia apa? Bahasa apa nak terjemah? Iqdam. Iqdam ni aqdaman yuqdimu iqdam. Apa makna iqdam? Sekarang ni saya apa tu? Tidak ada niat untuk mengkahwinkan anak saya secara paksa. Tak. Lepas tu niat itu timbul. Niat itu timbul. Bila niat itu timbul, saya pun nak melakukan proses-proses untuk mengkahwinkan anak saya dengan apa dia? Seorang lelaki secara paksa. Saya nak paksa anak saya kahwin dengan seorang lelaki tu. Itu masuk iqdam, boleh? Boleh tak? Itu masuk iqdam. 3 syarat kita baca. Yang pertama, fa in fuqida syartu min as-sahhan nikah ma'al itsm. Kalau gugur salah satu syarat, nikah itu sah cuma berdosa. Yang tadi kalau gugur salah satu syarat, nikah itu tidak sah. Kat sini gugur salah satu syarat, nikah itu masih sah, cuma saya sebagai ayah berdosa ataupun saya sebagai atuk berdosa.
Yang pertama, syarat yang pertama alla yanqusas sadaq an mahril misl. Alla yanqusas sadaq an mahril misl. Hendaklah mahar itu tidak kurang daripada mahar misl. Contoh mahar misl anak saya, mahar misl ni sebagaimana kita beritahu sebelum ni, contohlah Fatimah dia ada kakak. Kakak dia dulu kahwin 20,000 banyak kan? 10,000 contoh. 10,000. Dan Fatimah ni dengan kakak dia rupa sama, kemahiran pun sama, agama pun lebih kurang. Jadi bila kakak dia 10,000, dia pun 10,000 ringgit juga maharnya. Jadi mahar untuk Fatimah itu jangan kurang daripada 10,000 ringgit. Jangan kurang daripada mahar misal. Akad tu saya sebut 8,000 ringgit. Tak. Ketika itu ketika itu apa? Ketika itu saya berdosa. Saya berdosa. Apa yang sebab apa saya berdosa? Sebab apa saya berdosa? Sebab saya akad juga nikah secara paksa untuk anak saya, sedangkan syarat ini tidak cukup. Tapi nikah itu sah. Yang kedua, an yakuna halan, mahar selepas akad tu terus bagi duit kepada anak saya. Bukan disebut dalam akad secara hutang, mana 2 tahun lagi baru nak bayar 10,000 kepada anak. Ketika itu kalau kita buat juga secara hutang, nikah itu sah, cuma saya sebagai orang yang menjadi wali berdosa. Kecualilah kalau tempat itu memang maharnya tu memang secara tangguh, secara hutang. Memang kawasan tu semua orang bila kahwin, mahar tu akan bayar 10 hari selepas daripada perkahwinan berlangsung, ataupun 2 bulan selepas perkahwinan berlangsung. Adat ketika itu tak, kalau saya paksa anak saya, dan ketika akad itu kita sebut akan bayar mahar itu 2 minggu ataupun sebulan akan datang, kekal tidak berdosa lah saya, dan akad kekal sah. Sebab adat begitu. Kalau adat berbeza, adat bayar segera, tiba-tiba kita nak tangguhkan bayaran, tak, ketika itu berdosa. Yang ketiga, an yakuna min naqdil balad, hendaklah duit mahar itu daripada duit setempat. Contoh Malaysia pakai ringgit, jadi tak boleh kita sebut guna dolar. Aku nikahkan anak aku dengan kamu, 10,000 dolar tunai, tak boleh guna dolar, kena guna ringgit. Kalau kita guna juga dolar, hukumnya saya berdosa sebagai wali, tapi akad nikah kekal sah. Boleh. Jadi 3 syaratnya. Kalau gugur akad nikah kekal sah, cuma saya berdosa sebagai wali. Yang tadi 4 syarat tadi, kalau gugur salah satu syarat, akad nikah tidak sah. Selesai kat situ. Itu 3 syarat yang disebut di atas. Dalam ta'liq itu disebut wazada ba'duhum syaratan wa huwa alla yuzawwijaha mimman tatadarraru bi mu'asharatihi ka'ama aw syaikhin harim wa huwa dha'ifun kama fil bajuri. Sebagian ulama tambah syarat keempat. Syarat bagi apa? Syarat bagi jawazil iqdam ala nikahil mujbarah. Di atas sebut 3, sebagian ulama tambah yang keempat. Apa syarat yang keempat tu? Hendaklah orang yang kita nak kahwinkan dengan anak kita tu orang yang tidak menyebabkan mudarat kalau dia kahwin dengan anak kita. Contohnya terlalu tua, mudaratlah ke anak kita. Anak kita masih muda, jadi syahwat dia lain lah, keinginan dia lain. Tak? Jadi kalau orang tua ni dah kat cetong dah, jadi akhir sekali mudarat pada anak kita. Manusia ni ada benda tu, nafsu tu, untuk diselesaikan dengan cara yang baik. Jadi kalau kita sayang orang tua, tak, boleh jadi sebulan sekali bersama dengan anak. Tak? Zaman fasad ni pula, tak, sama ada lelaki ataupun perempuan, memang perlu pada perkara tu untuk jaga diri. Jadi akhir sekali mudarat pada anak kita pula. Na'udzubillah lah. Kalau pergi cari orang lain pula lepas tu, na'udzubillah. Ataupun orang yang buta, kita bagi anak kita kahwin dengan orang yang buta, juga mudarat pada anak kita lah, susah, hidupnya susah nak uruskan suami yang buta. Cuma pandangan ni dhaif, seperti mana disebut oleh Syekhul Islam Al-Imam Al-Bajuri rahimahullah. Kita sebut Syekhul Islam. Khair insya-Allah. Makna al-bikri. Apakah makna bikri? Kita sebut tadi, wali ada 2, wali mujbir, wali ghairu mujbir. Wali mujbir ni ialah ayah dan atuk tak boleh kahwinkan anak mereka, boleh mengahwinkan anak ataupun cucu. Kalau perempuan boleh kahwin
Okey, dara apa dia dara dalam Islam? Okey, tengok elok-elok. Makna lebih keri, hiya allati lam tazul bakaratuha biwat'in fiha. Makna dara ialah seorang perempuan yang tidak hilang daranya disebabkan persetubuhan yang berlaku di bahagian hadapan, di bahagian kubul. Jadi ada seorang perempuan, Zainab contohnya, tak pernah bersetubuh dengan seorang lelaki, ikut kubul depan, ikut kemaluan depan, dan darahnya masih ada. Itu dipanggil dara. Bi'allam tazul aslan, sekira-kira tidak dihilangkan langsung, maknanya darah masih ada, maka dipanggil dara lah. Au zalat bi ghairi wat'in, ataupun hilang penutup tu, panggil risyak tu. Apa tu? Orang panggil apa? Bahasa kedoktoran. Ada lapis tu. Satu lapis yang nipis, yang tu yang dipanggil dara tu. Kalau kemaluan lelaki masuk, dia akan pecah benda tu. Okey. Sekarang ni perempuan tu terpecah darahnya tu bukan disebabkan bersetubuh, tapi disebabkan jatuh ataupun disebabkan panasnya darah haid, jadi benda tu terpecah. Ketika itu juga dipanggil dara. Zainab, lapisan itu sudah hilang, tapi punca lapisan itu hilang bukan kerana bersetubuh, tidak, tapi berpunca daripada jatuh ataupun berpunca daripada panasnya darah haid, maka terpecah benda tu. Tak? Ataupun lahir-lahir memang dah tak ada darah dah. Lahir-lahir dah tidak ada darah. Juga dipanggil dara juga di sisi Islam. Ataupun dihilangkan darah itu dengan cara memasukkan tangan. Tak? Ataupun dengan cara disetubuhi ikut dubur. Na'udzubillah. Seorang perempuan disetubuhi oleh suami, ataupun seorang perempuan disetubuhi oleh seorang lelaki ikut dubur. Sehingga menghilangkan darah perempuan tu. Tak tahulah lagu mana ceritanya, tapi sampai darah pecah. Ketika itu kekal masih darah. Kerana apa? Hilang lapisan itu, pecah lapisan itu bukan disetubuhi ikut jalan depan, tapi jalan belakang. Ketika itu masih dipanggil darah. Tu. Berapa jam? 10 lah. Okey, wa makna sayyib, makna sayyib allati zalat bakaratuha, seorang perempuan yang hilang darahnya. Perempuan yang hilang darahnya dengan cara apa? Biwat'in, dengan cara bersetubuh ikut depan. Sawa'un kanat halalan, sama ada dengan cara halal, maknanya suami isteri. Tak? Isteri hilang darah disebabkan suami, itu halal persetubuhan tu. Ketika itu isteri tidak lagi dipanggil dara, dipanggil janda. Au haraman, ataupun berlaku disebabkan zina, hilang darah disebabkan zina, juga dipanggil janda. Ataupun watak syubhah. Watak syubhah ni satu persetubuhan yang tidak disifatkan dengan halal dan juga tidak disifatkan dengan haram. Contohnya apa? Contohnya Zainab, Ruqayyah, dua orang tu kembar. Kembar. Satu isteri bagi Zainab namanya suami bagi Zainab namanya Zaid. Suami bagi Zainab namanya Zaid. Satu ketika Zaid menyetubuhi kembar bagi Zainab, iaitu Ruqayyah. Setubuh tu pula bukan lebih kurang sama. Atau tu lampu terpadam ke? Tak. Jadi tengok muka lebih kurang bini aku. Lepas tu yang disetubuhi tu pula, ni macam lebih kurang suami aku. Jadi apa? Sedar yang pasangan itu bukanlah pasangan suami isteri. Berlaku secara syubhat, tidak disifatkan dengan halal, tidak disifatkan dengan haram. Hilangnya darah dengan cara persetubuhan begitu juga dipanggil sebagai janda di sisi Islam. Juga di sisi Islam. Okey. Tulis kat bawah tu. Kakak duduk sana. Wala tus'al al-mar'atu an sababi thuyubatiha fala yuqalu laha ma sababu thuyubatik wa illam yasbiq laha tazwijun wala yakshifu anha li'anha a'lam aliha. Tidak ditanya wanita akan sebab kejandaannya. Jadi kalau seorang wanita tu janda, kita jangan tanyalah apa sebab kamu janda. Sekalipun perempuan tu belum kahwin, tak perlu kita tanya. Rasanya tidak boleh.
Ha? Wala yakshifu anha, tak perlu kita nak lebih-lebih tanya. Li'anha a'lamu bihaliha, sebab dia lebih tahu benda yang berkait dengan diri dia. Jadi kita tak payah nak buka aib orang lah. Jadi kalau orang tu janda, darah dah hilang, tak perlu kita tanya. Boleh jadi sebab jatuh, boleh jadi sebab darah haid yang panas, boleh jadi sebab zina, memang boleh jadi. Tak boleh jadi sebab. Jadi tak perlu kita tanya. Tak perlu kita tanya. Ala kulli hal, hukumnya begitu. Hukumnya begitu. Baca. Tusku al-mar'atu fi da'wal bakarah. Masail. Al-mar'atu fi da'wal bakarah bila yaminin sawa'an qabla al-aqdi au ba'dah. Dibenarkan wanita bila mana wanita tu mendakwa dia tu masih dara. Nak kahwin ni. Bila dara ni mahanya, kalau janda mahanya 5,000. Tak. Jadi dia nak apa tu? Mas kahwin yang banyak, mahanya banyak, 20,000. Dia kata apa, aku ni masih dara. Ketika itu kita benarkan apa yang dia dakwa dan tak perlu minta dia bersumpah. Sama ada dia mendakwa dia tu dara sebelum daripada akad nikah berlaku ataupun selepas daripada akad nikah berlaku. Jadi kita ulang. Bila mana seorang perempuan mendakwa dia tu masih dara, tak, kita benarkan sahaja dakwaan dia itu dan tak perlu kita minta dia bersumpah. Tak perlu kita sebut bersumpah wallahi memang kau dara. Tak perlu minta dia bersumpah. Kita benarkan dakwaan dia tu sama ada dia mendakwa dia tu dara ataupun selepas daripada akad nikah berlaku. Selesai situ. Masalah seterusnya, wa tusaddaqu kadzalika fi da'wa thuyubati walakin bi yaminin qabla al-'aqdi bi khilafi ba'da. Dibenarkan juga bila mana seorang mendakwa dia itu janda. Janda atas alasan apa? Boleh jadi atas alasan dia tak, sebab kalau janda tak boleh paksa kahwin. Jadi dia mendakwa dia tu janda. Kita benarkan kalau dia dakwa dia janda, kita buat agama. Mereka dakwaan seorang perempuan yang mengatakan dia tu janda, tapi dengan sumpah. Dengan sumpah. Kita minta dia bersumpah. Bersumpah sikit. Dengan nama Allah Ta'ala yang kamu ni dah janda. Bila dia bersumpah, maka dia menang lah. Dia menang pada sudut dakwaan dia tu. Kita minta dia sumpah itu qabla al-aqdi, kalau sebelum akad berlaku. Kalau dah akad dah berlaku, apa semua dah berlaku, akad dah berlaku, lepas tu barulah dia kata, barulah dia mendakwa dia tu janda. Ketika itu kita tak perlulah minta dia tu bersumpah. Selesai. Sikit lagi kita habiskan. As-sayyibus saghiratu masak. Jatuh pula dah. Okey, sekejap. Boleh. Okey. Masalah seterusnya, as-sayyibus saghiratul aqilatu al-hurwatu la tuzawwaju qabla al-bulugh walau kana al-muzawwiju laha aban aw jaddan. Dalam masalah mazhab Syafi'i lah. Dalam mazhab Syafi'i, as-sayyibus saghirah, janda yang kecil yang belum baligh. Boleh jadi budak kecil umur 9 tahun disetubuhi ikut depan. Tak, sama ada dengan syariat halal ataupun haram. Maka budak kecil itu dinamakan, diberi cop apa dia, janda sekalipun masih kecil. Sekalipun belum balik. Jadi budak yang kecil itu, budak perempuan yang kecil itu, yang janda tu janda. Okey. Janda yang kecil itu yang berakal dan merdeka, tu syarat tu. Dia janda, dia kecil, dia berakal dan dia merdeka. La tuzawwaju qabla al-bulugh, tak boleh dipaksa untuk kahwin sebelum daripada dia balik, ataupun tidak boleh dikahwinkan sebelum daripada dia balik. Tidak boleh dikahwinkan sebelum dia balik. Walau kana al-muzawwiju laha aban aw jadan, sekalipun orang yang nak mengahwinkan dia itu ialah ayah dan juga atuk. Sebab kita sebut tadi, ayah dan atuk boleh kahwinkan secara pasangan kalau anak ataupun cucu itu dara. Sekarang ni dah janda, tak boleh lah. Jadi tak boleh kahwin kawan tu. Tunggu balik dulu.
Masalah yang kedua, ghairul ab wal jad la yuzawwiju as-saghirata bihalin walau bikra lianna tazwija kullin minhuma la yakunu illa bil idzni was-saghiratu la idhna laha fala budda min bulughiha wa idniha. Tidur dulu. Ghairul ab wal jad, selain daripada ayah dan atuk, contoh abang, pak saudara, anak saudara, tidak boleh mengahwinkan seorang perempuan yang kecil bihalin, tak boleh, dalam apa keadaan sekalipun, walau bikra, walaupun perempuan tu masih dara. Jadi budak perempuan yang kecil sama ada janda ataupun dara. Budak perempuan yang kecil sama ada janda ataupun dara tidak boleh dikahwinkan sama sekali oleh selain daripada ayah dan atuk. Itu. Masalah ke atas tadi tu, masalah budak kecil yang janda. Maka ayah dan atuk tak boleh kahwinkan lah, sebab janda dah. Kat bawah ni, tak, dia tak kait dengan ayah dan atuk. Dia orang lain. Wali tu orang lain. Abang ke, pak saudara ke. Tak, dia tak, abang, pak saudara dan sebagainya tak boleh nak kahwinkan budak kecil walaupun masih dara. Kalau janda lebih-lebih kita boleh lah. Sebab apa? Li'anna tajwija kulli minhuma la yakunu illa bil idzni. Tak, contoh kita nak kahwin, kita sebagai abang nak kahwinkan adik kita yang kecil lagi walaupun masih dara. Kita tak boleh kahwinkan dia kecuali selepas kita dapat izin daripada dia. Okey, kalau dia izin, kata abang nak kahwin dengan saya, kahwin, tak ada masalah. Dia bagi izin untuk kita kahwinkan dia. Tak. Was-saghiratu la idzna laha. Izin budak kecil ni tidak diambil iktibar. Jadi sekalipun dia bagi izin itu tidak diiktibar oleh syarak. Maka seolah-olah dia tidak memberi izin, maka tak boleh kita kahwinkan dia. Fala budda, maka nak tak nak mesti kita tunggu dia balik. Lepas dia balik tu kita minta izin. Jadi budak tu dah balik, kita tanya, boleh tak abang kahwinkan kamu dengan si fulan? Dia kata, boleh. Lama dah tunggu nak kahwin. Barulah kita boleh kahwinkan dia. Yundabu lil wali an ya'rida muwalliyatahu ala dhawis salah. Terusnya, apa masalah seterusnya? Disunatkan bagi wali, kita sebagai ayah, kita sebagai wali, kita buat promotion untuk anak kita, ataupun kita ta'rid ni apa, kita beritahu, ni ada orang yang baik ni, abah kenal ni, mengaji di Mesir ni, apa 30 juzuk, perangai pula baik, subuh ada semua dekat apa masjid, muka pun handsome. Kita beritahu anak kita orang yang soleh yang kita kenal. Tak, sunat kita perkenalkan anak perempuan kita dengan orang-orang yang baik yang kita tahu, yang kita kenali. Okey, selesai. At-tawkilu fil wakalah, masuk perbahasan yang lain. Bab mewakilkan dalam wilayah. At-tawkilu fil wilayah, kita mewakilkan orang lain untuk menjadi wali. Sepatutnya saya wali kepada anak saya Fatimah, saya nak wakilkan Muhammad jadi wali, boleh tak? Tu satu soalan lah. Hukumnya boleh. Permasalahan dia, masail-masail ni kita baca dalam kitab ni, dia sebut syaratul wakil an yasiha kaunu waliyan fala yasihu an yakuna abdan. Syarat orang yang nak menjadi wakil, mestilah dia itu sendiri boleh jadi wali. Contoh kawan kita Muhammad, kawan kita nama dia Muhammad ni ada anak perempuan, dan dia tu boleh jadi wali kepada anak perempuan dia. Okey, kita nak kahwinkan anak kita, tak, kita wakilkan, wahai Muhammad, tolong jadi wali kepada anak aku. Boleh. Sebab apa? Sebab Muhammad tu memang boleh menjadi wali, boleh menjadi wali kepada anak dia. Maka untuk menjadi wali kepada anak kita atas dasar wakil juga boleh. Terkeluar daripada syarat ini ialah mereka yang tak boleh jadi wali. Contoh hamba tak boleh jadi wali. Hamba tak boleh jadi wali atas dasar al-wilayah lah, atas dasar milk. Boleh. Macam kita bincang sebelum ni, hamba yang berbentuk mukatab ataupun muba'ab, yang ada hamba tu ada hamba. Dia kahwinkan hamba dia tu atas dasar milk, pemilikan boleh. Sekali kita sebut atas dasar perwalian, atas dasar wilayah. Maka hamba tak boleh jadi wali. Jadi kalau kita nak wakilkan, kita tak boleh wakilkan hamba. Anak kita nak kahwin, Muhammad ni hamba,
kita wakilkan Muhammad untuk kahwinkan anak kita. Tidak boleh. Sebab apa? Muhammad ni hamba. Bila hamba tak boleh jadi wali, maka dia tak boleh jadi wakil kepada kita. Terus, yajuzu lil waliyil mujbiri. Siapa walil mujbir? Al-abi wal jad at-tawkilu fi tazwijil bikri bighairi idniha wa yundabu lil wakil isti'dhanuha. Harus bagi wali mujbir. Siapa wali mujbir? Tadilah ayah ngatuk, mewakilkan untuk mengahwinkan anak daranya tanpa izin daripada anak daranya. Ni. Contoh anak saya sendiri, Fatimah tak? Saya wali mujbir bagi pihak dia. Saya jumpa seorang syekh atau guru saya yang saya percayai, tak, yang memang dia sayang kat saya, tak, saya beritahu kepada dia, syekh, aku wakilkan kamu untuk kahwinkan anak aku secara paksaan. Boleh. Jadi syekh kita tu dia akan cari orang yang dia nak kahwinkan dengan anak kita secara paksaan juga. Hukumnya tidak ada masalah. Cuma sunatlah bagi syekh tu sebagai wakil saya minta izin juga daripada anak saya. Tak wajib. Sunat sahaja. Jadi bila wali mujbir mewakilkan orang lain, tak, dan bila dia wakil tu dia sebut, kamu carilah siapa-siapa pun, paksalah anak aku kahwin tu. Contoh kita percaya sangat kat orang tu, tak, dia tok syekh kita ke orang baik ke, maka kita sebut, kita serahkan 100% urusan tu kepada dia. Dia boleh cari dan dia boleh paksa anak kita kahwin dengan orang yang telah dia cari. Tapi mesti dapat izin, mesti dia dapat wakil daripada kita lah orang tu. Wa yundabu lil wali isti'dhanuha. Okey. Wala yushtaratu fi at-tawkil ta'yinu az-zawj fi al-adhhar. Okey, kita nak wakilkan tok syekh kita tadi tu untuk kahwinkan anak kita secara paksa. Ketika mana kita wakilkan tu, kita tidak wajib untuk menentukan bakal suami. Aku wakilkan kamu untuk kahwinkan paksa anak aku dengan si Zaid. Tak wajib kita sebut si Zaid. Malah terserah pada dia nak cari siapa. Cumanya bagi pihak wakil, tak, dia kena berihtiyat, kena berjaga-jaga, dan dia tak boleh kahwinkan anak kita dengan orang yang tidak kufu dengan anak kita. Maknanya kena cukup 4 syarat yang telah kita bincang tadi lah. Yajuzu li ghairiha at-tawkilu ba'da isti'dhaniha illam tanha 'anil tawkil. Masalah seterusnya, yajuzu li ghairihima ay li ghairil ab wal jad at-tawkilu ba'da isti'dhaniha illam tanha 'anil tawkil. Okey, ni hukum bagi selain daripada ayah dan atuk. Contoh kita abang, tak, sepatutnya kita jadi wali kepada adik kita, adik perempuan kita, tak. Tapi kita tak nak jadi wali, kita wakilkan orang lain. Boleh tak kita wakilkan orang lain untuk akad nikah bagi pihak adik kita? Boleh, tapi dengan syarat kita minta izin daripada adik kita. Kita beritahu adik kita, adikku yang ku sayangi, abang takut nak jadi wali, jadi abang wakilkan kawan abang ni yang mengaji Azhar ni menjadi wali kepada kamu. Boleh ke tidak? Dia pun anggap boleh, abang. Settle lah masalah. Jadi kita tak nak kena minta izin daripada kita punya adik sepatah dululah. Okey. Kejap kakak sikit lagi . Yajibu 'alal wali al-istijabatu lil mar'ati al-multamisati lin nikah idza taqaddama ilaiha al-kufu wa kanat balighah. Ni wajib bagi wali untuk menerima istijabah ni, apa, kita terima. Contohnya dia masalah lagu ni, anak kita, contoh Fatimah ni umur 23 tahun, tak datang-datang, abi saya nak kahwin dengan si fulan. Dia pun beritahu siapa dia, nama apa semua tu. Tengok laki yang dia nak kahwin tu kufuk dengan dia, tak. Kita sebagai wali wajib terima. Dan syarat yang lain untuk kita wajib terima, mesti budak ni dah balik. Faham tak? Anak kita tu dah balik. Mana dia dah balik, dia boleh fikir dengan baik, dia nak laki tu. Kita tengok laki tu kufu dengan dia, baik, molek, serupa perangai dengan budak ni, tak, maka kita wajib terima. Yalah, kalau tak terima, lepas tu berlaku benda tak elok, kita pula marah ke budak tu. Sebelum ni kamu degil sangat, babi sangat, menyusahkan perkahwinan anak kamu. Lepas tu berlaku benda bukan-bukan, nak salahkan anak kamu pula. Sebab tu syarak kata wajib. Kita nak bincang tak ada masalah. Kita bincang, duduk semeja ni bincang, tak, sambil-sambil minum teh, syai, tak, syai bil laban ke, tak, kahwah ke, ikutlah.
kita bincang betul-betul ada betul ke nak kahwin, tanya dia, beritahu tanggungjawab. Takut dia boleh berfikir buat kali kedua susah nak kahwin apa semua ni sebagai tanggungjawab berat dan sebagainya, mungkin boleh jadi dia tarik balik keputusan dia tu. Tapi kalau dia nak juga, kita kena bagi, wajib kita izinkan dia kahwin. Pemudahkanlah urusan kahwin ni, tak payah susah. Benda mudah, jangan buat susah. Idza jatama'a awliya'un fi darajatin wahidah ka ikhwatin ustuhibba an yuzawwijaha afqahuhum thumma awra'uhum thumma asannuhum thumma yuqra'u bainahum in tanaza'u. Kalau berhimpun wali-wali yang satu darajat, adik perempuan kita nak kahwin, siapa yang wali dia? Ayah tak ada, atuk tak ada, semua tak ada. Yang ada ialah abang lelaki, adik lelaki. Lepas tu abang tu pula contoh ada 2 orang, adik lelaki ada 2 orang. Jadi 4 orang yang boleh jadi wali kepada adik perempuan tersebut. Dan 4 orang tu satu darajat lah. 4 orang tu merupakan adik-beradik kepada perempuan tersebut. Jadi 4 orang tu satu darajat. Ketika itu sunat yang mengahwinkan adik mereka itu ialah orang yang paling faqih. Paling faqih bab nikah. Bukan keseluruhan ilmu fiqh, tidak. Paling faqih bab nikah. Kemudian kalau semua faqih belaka, kita cari yang paling warak pula. Kalau semua pakat warak belaka, cari yang paling berumur. Lepas tu bergaduh juga lepas tu. Tak? Kalau bila bergaduh maka kena undilah. Siapa yang keluar nama tu dia yang mengahwinkan adik mereka. Allazi takhruju lahu alquran yuzawijuha fa in zawajaha ghayrahu athima wa sahan nikah. Kalau dah bergaduh, ni kata aku nak kahwin, ni kata aku nak kahwinkan adik aku, ni kata biarlah abang kahwinkan sebab abang ni sekian banyak jasa ke budak ni apa semua, bergaduh sama-sama 4 orang tu. Tak, maka kena undi. Ngundi keluarlah nama abang yang paling sulung. Jadi abang yang sulung tu yang berhak kahwinkan adik dia. Tak, sebelum kahwinkan tu pula, contoh abang sulung tu yang layak untuk kahwinkan adik dia. Okey. Macam mana pula kalau sebelum abang dia tu kahwinkan, yang sepatutnya abang dia kahwinkan, tapi sebelum abang dia tu kahwinkan, adik dia tu kahwinkan dulu. Adik lelaki yang tak keluar ketika mana diundi tu, tak kalah dalam proses pengundian berlaku tu, dia yang kahwinkan. Ketika itu kita sebut nikah kekal sah, cuma adik tu berdosa lah sebab dia rampas hak abang. Tapi nikah kekal sah, tidak ada masalah. Sebab undian itu berlaku untuk menghentikan pergaduhan, bukan untuk mengesahkan akad nikah, tidak. Dengan mana siapa-siapa saja daripada 4 beradik tu, akad nikah untuk adik perempuan mereka tu sah. Lepas tu undi tu untuk meredakan pergaduhan antara 4 beradik tu. Hak ni kata aku yang lebih layak, ni pun kata yang sama, ni kata aku banyak jasa pada budak ni, maka akulah yang lebih sesuai kahwinkan dia. Hak ni kata aku nak mati dah, tak lama lagi dah nak mati, jadi biar akulah kahwinkan adik kita ni. Jadi bergaduh sama dia. Jadi dibuat undian itu untuk apa? Redakan pergaduhan, bukan untuk mensahkan akad nikah. Oleh sebab itu kalau yang keluar undi tu Zaid, tapi yang menghawinkan tu Muhammad, kekal sah akad nikah itu. Cuma Muhammad tu berdosa sebab rampas hak orang lain. Idza adzinat li ahadihim fala yuzawwijuha ghayruh. Kalau adik kita tu tak yang layak 4 ni untuk kahwin dengan dia. Macam mana gambaran tadi? 4 beradik, semua orang lelaki, lepas tu ada seorang adik yang perempuan tu nak kahwin kan. Adik yang perempuan tu dia hanya izinkan abang dia sahaja kahwin dengan dia, yang lain dia tak izinkan. Ketika itu yang diizinkan kahwinkan dia sahaja boleh mengahwinkan dia. Masalah ke atas tadi semua tu diberi izin, tapi mereka bergaduh, aku nak, semua nak. Jadi diundilah, siapa yang keluar dia yang menang, dia yang mengakad nikahkan adik mereka tu. Yang masalah seterusnya ni, tak, dalam 4 orang ni seorang saja diizin oleh adik dia tu untuk menjadi wali, maka yang diizinkan sahaja yang boleh menjadi wali. Kalau orang lain jadi wali, wallahu alam, tidak disebut dalam kitab ni. Cuma boleh dalam kitab lain. Seingat saya tidak sah sebab tidak dapat izin daripada
adik tersebut. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.